Tuan-tuan dan puan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dapat kita meneruskan sesi yang kedua. Seperti biasa, kitab Nasaihul Ibad, muka surat 69. Nasihat yang ke-42. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Nabi SAW telah bersabda, Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. At-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Di antara duniamu ada tiga hal, tiga perkara yang dititahkan menyenangkan kepadaku, yaitu atib, bau harum-haruman, wanisa, wanita, perempuan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dibuat kesejukan mataku justru dalam solat. Okey. Dalam bahasa yang mudah, Nabi nak beritahu kepada kita ada tiga perkara yang Nabi suka. Itu bahasa mudahnya. Tiga perkara yang Nabi suka, iaitu bau harum-haruman. Nabi suka mengenakan bau harum-haruman. Dan ini penting kerana baginda Nabi sentiasa menghabiskan masa di tengah-tengah masyarakat, berdakwah, berjumpa individu demi individu, kumpulan-kumpulan kabilah. Jadi baginda telah memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat itu disenangi dalam keadaan bau yang elok, bukan hangit, pengit, melantung apa semua. Itu keterampilan di sebalik bau-bauan itulah. At-tib. Wanisa'u, wanita. Wanita di sini bermaksud azwaj, isteri-isteri baginda. Wanisa tu perlu dihuraikanlah apa makna wanita. Isteri-isteri Nabi lah, Nabi suka. Apatah lagi kita sedia maklum, isteri yang solehah ni merupakan sebaik-baik perhiasan. Dan Islam mengajar laki perempuan adalah saling lengkap melengkapi, saling tampung menampung. Dan yang ketiga, Nabi suka mengerjakan solat fardu dan solat sunat. Tiga hal ini tak dihurai. Tiga hal ini kalau ternyata berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah semata-mata dunia. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang disertai niat kepada Allah bukanlah dunia semata. Seperti bekalan untuk kekuatan, tempat tinggal dan pakaian yang diperlukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalil Ar-Rashidi dalam kitabnya Al-Majalisi Ar-Ra'iqah. Okey, dia nak beritahu apa tu? Perenggan tu. Tengok balik Kalaulah tiga perkara ini berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah semata-mata dunia. Dia tak anggap sebagai dunia. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang disertai niat kepada Allah bukanlah dunia.
seperti bekalan untuk kekuatan, tempat tinggal, pakaian dan lainnya. Okey, 3 perkara yang Nabi suka, antaranya yang boleh menarik perhatian kita, wan nisa. Wan nisa ni perempuan. Bila kita bicara tentang dunia, selalu dikaitkan dunia ni salah satunya ialah wanita. Harta, tahta, wanita. Selalu dikaitkan wanita ni dunia. Jadi bila Nabi kata dia suka perempuan, oh Nabi pun suka dunia lah. Itu maksud dia. Nabi pun suka dunia ke? Jawapannya tidak. Kerana dunia kita ni boleh berubah dengan niat. Boleh berubah dengan niat. Okey. Apatah lagi Nabi yang sudah semestinya hatinya, jiwanya akhirat. Apa yang dilakukan berdasarkan wahyu Allah, jauh sekali nak ada dalam jiwa hati Nabi hubbud dunia. Okey. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabda di atas, terdapat para sahabat sedang duduk mengerumuni baginda. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. An-nazru ila wajhi Rasulillah wa infaqu mali ila Rasulillah wa an takuna ibnati tahta Rasulillah." Bila Abu Bakar dengar, Abu Bakar pun respon, dia kata, "Benar atau betul. Benar engkau wahai Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Benar." Jadi sahabat membenarkan apa yang Nabi cakap. Apa yang benar? Benar ya Rasulullah, engkau suka bau-bauan, engkau suka menyantuni, melayani, menghargai isteri-isterimu, dan engkau suka sangat bila tiba waktu solat. Jadi Abu Bakar membenarkan apa yang Nabi cakap tu sungguh dapat dia tengok dalam kehidupan baginda. Di antara dunia ada 3 hal yang menyeronokkan aku. Lalu tuan-tuan, Abu Bakar pula nak kongsi 3 perkara yang dia suka. Hubbiba ni hub lah, suka, cinta, kasih. Hub, dia suka nak buat. Bukanlah maksudnya 3 ni saja, ni antara lah, favorite doang. Banyak lagi benda-benda baik kan. Ini antara yang mungkin ranking lah. Apa yang Abu Bakar suka? Pertama sekali, an-nazru ila wajhi Rasulillah. Tu. Melihat, memandang wajah Rasulullah. Abu Bakar kata, aku suka melihat, memandang wajah engkau ya Rasul. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni menjadi sahabat yang paling kanan dan paling setia, sehingga Nabi memilih untuk sama-sama berhijrah ke Madinah. Dan boleh dikatakan rata-rata generasi para sahabat, kalau sehari tak berjumpa dengan Nabi, resah gelisah. Di sebalik itu yang tersiratnya apa? Para sahabat ni sentiasalah bersama-sama dengan Nabi, solat berjemaah. Bila solat berjemaah dah tentu dah akan dapat tengok Nabi, duduk dalam kuliah Nabi. Apatah lagi kalau sama-sama berperang, membantu tugas-tugas kerja dakwah. Itu jiwa para sahabat. Kalau tak dapat menatap wajah Nabi, rasa rindu, rasa tak sempurna hidup pada hari itu. Maknanya mereka berjaya meletakkan Nabi ni sebagai
kekasih lah, mengatasi isteri sendiri. Sebab Nabi ni kita kena kasih lebih daripada segala-galanya, melebihi mak ayah kita, melebihi isteri, anak-anak. Okey. Kalau kita hari ni kita dah tak mempunyai apa-apa kesempatan untuk tengok Nabi, Nabi dah wafat. Cuma apa yang boleh kita buat, kalau siapa ada rezeki lebih, ziarahlah makam Nabi ya. Buat umrah dan seumpama, untuk melepaskan rindu kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tak ada duit, apa nak buat? Ya, selawat. Okey, selain pada selawat, ada satu lagi yang ikut sunnah. Okey, itu betul. Ni ada satu lagi yang jawapan yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Supaya sama juga, tengok muka juga. Sebab Abu Bakar kata suka tengok wajah. Kita pun nak tengok wajah juga. Nak tengok wajah siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Nabi dah tak ada, kita nak tengok muka Nabi tak ada dah lah. Siapa pewaris-pewaris Nabi? Al-ulama. Tengok wajah tok-tok guru. Tu cara dia. Tengok tu maksudnya tengok dengan kasih sayang, tengok dengan penghormatan. Abu Lahab pun hari-hari juga tengok muka Nabi kan, tapi tengok dengan kebencian. Macam tengok muka mak ayah lah. Yang dapat pahala ni kalau tengok dengan kasih sayang. Kalau tengok mata terbeliak, tangan cekok pinggang, ya, suara meninggi, itu bukan pahala, itu bala ya. Itu pahala-pahala percuma Allah bagi. Tengok Kaabah, tengok Quran, tengok wajah mak ayah, tengok para ulama, tengok laut, tengok pemandangan-pemandangan sehingga kita mengucapkan subhanallah dan seumpama ya. Saya pernah sebut beberapa kali masa saya belajar di Kedah dulu, di Sungai Petani. Ada seorang ustaz ni, dia rajin buat rombongan ziarah ke pondok-pondok. Dia ajar masyarakat supaya ziarah tok-tok guru ya. Bagus. Pergi ke Kelantan, sambil-sambil tu pergilah pasal Siti Khadijah, beli itu beli ni. Tapi mana-mana pondok yang ada situ mesti berhenti. Pondok Lubuk Tapah masa tu saya ingat, pondok Tal Tujuh, pondok Pasir Tumbuh. Lepas tu ziarah makam-makam wali Allah tu, kenali kat Terengganu tu makam apa namanya, Tok Pulau Manis ya, elok ya, kalau kita boleh buat. Ada yang pergi sampai ke Thailand, Patani, rehlah yang sangat baik ya. Ada setengah Ali Ustaz yang biasa dia tengok lah, dia biasa selawat Nabi, dia ucap dia cakap kan, dia Allahumma salli ala sayyidina, seolah dia mengingatkan bagi macam ni. Okey. Kalau tengok kenapa dia orang buat begitu, antaranya Syekh Zainul Asri, salah seorang kalau kita tengok dia punya YouTube, sambil dia ceramah tu lagi dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Ustaz Jafri pun tengok nak jadi macam tu juga dah. Ada beberapa ustaz kan, orang tanya tu, ada orang tanya Syekh Zainul Asri ni. Salah satu jawapan lah yang dia kata, dia nak bagi dapat idea. Kadang-kadang bila dia dah cakap tu, dia macam terlupa. Dengan selawat tu dia datang balik idea ataupun melancarkan. Benda tu bukan boleh dibuat-buat, dia jadi tu. Tanda dia kasih cinta Nabi tu satulah, sebab dia sebut juga kita kena berselawat kepada Nabi ni sampai ke satu tahap kita tak nak berselawat pun, tapi mulut kita terkeluar berselawat. Membiasakan selawat ni sampai satu tahap kita tak plan pun nak selawat,
Tapi duduk saja-saja Allah, teringat kat Nabi sampai tahap macam tu. Kita plan kan, okey, sekali lepas solat aku nak selawat 10 kali contoh. Ataupun sekali kita rasa petang ni ada free ni, aku nak selawat tafridiyah, aku nak selawat badriyah. Kita plan. Tak apa, bagus. Tapi dia kata bila kita selalu berselawat sampai satu tahap kita tak fikir nak berselawat pun selawat tu datang. Makna kuat lah tu, sentiasa teringat. Untuk orang-orang yang dah asyik ni, orang-orang yang dah masyhur, yang mabuk, nama tu sentiasa terkeluar di mulut dia. Orang-orang cinta, jatuh cinta kan. Ragam orang bercinta ni dia mabuk. Ya. Solat ya. Okey, baik. Untuk menghadirkan rasa khusyuk, yang dalam khusyuk tu pula ada ramuan-ramuannya, cinta, rindu. Masa bila ketika kita sedang solat tu, masa bila kan? Kalau tengok Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, banyak menekankan antaranya bab memahami makna tu, memahami makna dalam solat. Bila kita memahami makna tu barulah ada sedikit feel, sebab kita faham kita sedang bermunajat, kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang berhadapan dengan kekasih bagi segala kekasih. Adapun pakaian cantik bersih itu hanya melengkapi. Ada juga orang pakai pakaian cantik, dia tak khusyuk, dia duk teringat pakaian dia cantik. Dia bukan teringat ke Allah, teringat kat pakaian dia. Ada orang pakai rida kan, nampak macam sunnah, tapi kadang dia disibukkan dengan rida, dia terbelah ke sini ke kanan, sakit dia betulkan pula rida dia semayang dia kan. Jadi asal nak khusyuk, nak ikut sunnah pun jadi masalah juga. Jadi khusyuk tu benda hati, benda-benda zahir hanya melengkapi. Jadi benda hati tu Imam Ghazali kata tekankan faham makna. Bila kita baca Fatihah contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita terasa sungguh terasa syukurnya kita kepada Allah. Sebab tu kita sebut Alhamdulillah kan. Ya Allah, terlalu banyak nikmat, kalau aku nak senaraikan tak tersenarai. Engkau maha hebat, engkau lah mentadbir seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, terasa tak Allah tu sayang kat kita? Ar-Rahmanir Rahim, terasa tak ya Allah engkau ni memang baik, aku buat dosa pun engkau bagi aku rezeki, engkau tutup aib. Terasa Allah tu memang penyayang. Kalau kita terasa Allah ni zalim, Allah ni macam-macam buat kat kita, uji tak habis-habis, bila nak khusyuknya kalau macam tu? Jauh sekali nak mendapat kasih dan cinta kan. Tu faham makna tu penting. Kemudian adalah beberapa lagi tips-tips petua kan, yang disebut oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama sufi. Kita sembahyang tu umpama kita memberi hadiah kepada Allah. Kalau kita nak beri hadiah kepada raja kat dunia ni, yang di-Pertua Agong ke, Sultan Nazrin ke, takkan kita nak beri hadiah yang cincai-cincai kan? Hari keputeraan dia, hadiah yang paling baik, tanda kita sayang, kita hormat kepada raja kita. Jadi sembahyang kita pun mesti beri yang the best lah, all out lah sembahyang kita tu. Sebab inilah kita nak persembahkan hadiah kepada Allah, Malikin Nas, raja bagi sekalian raja. Jadi makna tu lah, makna, dan kita faham dia punya falsafah tu, dipanggil roh, roh solat tu. Yang kita belajar fiqh tu, fiqh lah, itu cara fiqh kan, rukun, sunat, abaat, apa batas lah. Tapi roh falsafah,
Kalau kita tengok kitab yang nipih-nipih apa Munyatul Musalli tu kan, kitab Jawi tu, Munyatul Musalli tu, dia ada terangkan waktu kita berdiri tu apa falsafah dia. Waktu kita rokok apa makna rokok. Di samping kita baca Subhana Rabbiyal Azim, ya. Waktu kita sujud apa falsafah. Waktu kita duduk antara dua sujud tu apa makna dia. Itu antaranya lah, ya. Dan bila kita sebut nak dapat cinta Allah, dia berangkai. Siapa nak dapat cinta Allah, dia kena cinta Nabi dulu. Siapa nak cinta Nabi, dia kena cinta Quran. Siapa nak cinta Quran, dia kena cinta ulama. Siapa nak cinta ulama, dia kena cinta masjid. Dia macam tu, ya? Kita nak cinta Allah, kena cinta Nabi. Itu yang Nabi sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu surah Ali Imran, ya? Kenapa nak cinta Allah kena cinta Nabi dulu? Sebab Nabi lah yang memperkenalkan kepada kita siapa Allah. Kalau tidak, manusia pergi sembah kayu, pergi sembah batu. Jadi besarnya jasa Nabi. Okey, Nabi dah wafat, kita nak kena cinta apa? Ya, cinta Nabi tu teruskan, suburkan. Tapi cinta Al-Quran. Sebab akhlak Nabi, perjuangan Nabi, Quran itulah yang Siti Aisyah kata, siapa nak tengok akhlak Nabi, tengoklah Quran. Jadi kena cinta Quran. Nak cinta Quran, kena cinta ulama. Sebab apa? Ulama lah yang ajar kepada kita Quran. Tok-tok guru. Mana mungkin kita nak cinta Quran tanpa mencintai guru-guru kita? Mana mengasihi mereka. Dan nak cinta ulama, kena cinta masjid. Kenapa? Kerana tok-tok guru kita banyak menghabiskan masa di masjid. Dia tak duduk kat kelab golf, kan? Jadi akhirnya balik pada masjid. Maknanya segalanya bermula di situ. Masa kami dulu buat kempen Masjid Jalan Dairi, buat karnival, tagline kita, segalanya bermula di sini, di masjid. Sebab tu Nabi bila berhijrah ke Madinah, perkara yang paling awal bina di masjid ni pusat penyatuan, pusat melahirkan cinta kepada agama. Itu step-step dia. Baik, sambung. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, yang keduanya apa dia suka? Wa infaqu mali ila Rasulillah. Tengok, wa infaq. Infaq lah, nafkah. Aku suka sangat, aku seronok sangat membelanjakan hartaku untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah ni maksudnya untuk perjuangan, bukan untuk peribadi Nabi, ya. Untuk bantu perjuangan Nabi lah, dakwah-dakwah kerja apa semua. Aku suka. Jadi yang mahalnya apa kat situ? Yang mahalnya suka tu lah, hobi lah, hob. Dah sampai tahap seronok infak, sampai tahap ketagih, sampai tahap sentiasa menunggu-nunggu, ya. Jenis Abu Bakar ni jenis yang sentiasa menunggu-nunggu, mencari-cari peluang. Siapa lagi nak, dia cari. Kita ni ada setengah apa tu, jenis tunggu kan, tunggu orang datang buka laluan, okey siapa nak infak, baru kita infak. Dia ada jenis memang macam tu, dia ada duit tapi dia tak tahu nak salur ke mana. Itu bila ada orang buka jalan dia pun salur. Tapi ada jenis yang lebih proaktif, dia cari. Pergi madrasah ni, pergi pondok ni, tanya ada apa yang boleh saya bantu. Pergi surau ni, masjid ni contoh, bil api, bil air bagi saya bayar, kan? Contohlah bagi orang yang Allah bagi rezeki lebih kat dia, ya? Dia sampai seronok. Kita infak juga, tapi kalau kerap sangat orang minta, kadang-kadang berbunyi juga kan dalam hati tu, berungok juga kan, sikit-sikit infak dia, ya. Okey.
Saya pun sebenarnya mungkin kuliah akan datang lah, saya nak umum sikit, bukan umum macam mana lah, untuk pasal infak ni lah. Ustaz Yusri yang mengajar di sekolah Izzuddin, dia telefon saya baru ni, dia kata, "Ustaz boleh tolong tak?" Tolong apa? Ada 3 orang pelajar Izzuddin dapat tawaran mengaji ke Mesir, tapi bila minta bantuan Baitul Mal tak lulus, sebab dia orang punya subjek bahasa Inggeris dapat D. Tawaran dah dapat, tawaran Mesir dah dapat, tapi bantuan tak dapat sebab bahasa Inggeris D. 3 orang pelajar. Jadi boleh ke Ustaz tolong-tolong? Saya kata tak apalah, kan, pakat tolong tuan sikit. Mereka akan pergi nanti sebelum puasa kot. Mungkin kuliah akan datang saya akan umumkan lah. Saya nak dapatkan sobat dulu, ya, butir-butir kan. Apa dia? Ya. Betul. Kalau kita nak bincang tingkatan mana yang lebih afdol, pahala mana yang banyak, bagi saya umumnya asal infak tu kira okey lah, itu basic ya. Bila kita infak tu maksudnya kita dah kikis perasaan hubbul dunia, hubbul mal ya, dan kita ada sifat prihatin. Lepas tu tak lupa juga seperti yang selalu kita tekankan, kualiti dalaman, maksudnya ikhlas kita kan. Kadang-kadang kita dah infak satu tempat yang kita rasa infak ni lah yang Nabi sebut sebagai afdal. Hati kita duk rasa kita lah afdal berbanding orang lain, sampai jadi unjuk. Jadi merosakkan pula. Sebab tu Nabi nasihatkan, bila kita sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak sedar, sampai seolah-olah tak tahu apa. Punya ikhlas ni dia tak nak sebut. Saya ada seorang jemaah muslimat, dia bagi sikit sumbangan untuk saya bulan-bulan ke Sarawak kan, misi dakwah ke Sarawak 3 hari. Dia bagi, agak banyak juga dia bagi untuk saya hajih-hajihkan di sana. Jadi saya pun bila sumbang dekat satu tahfiz ni, tangkap gambar dengan model dia kan, saya serah duit tu bagi kat dia, kakak-kakak ni buat laporan lah. Okey, duit akak saya dah selamat sampaikan kepada sekian-sekian. Sekali pergi kampung ni, orang Iban jumpa bagi. Lepas tu dia kata, "Ustaz, saya tak nak tahu benda-benda ni." Dia tak nak tahu laporan saya tu. Lepas tu, "Ustaz jangan lapor apa-apa." Saya kata bukan masalah. Dia kata, "Saya percayakan Ustaz." Dia kata, "Memang akak percayakan saya pun tahu, tapi kadang nak maklum kat kakak je lah." Tak payah maklum-maklum, boleh marah dia. Lepas tu saya tak maklum apa dah lah. Dia kata saya tak nak tahu, dan saya pun dah macam tak ingat pun saya bagi berapa ke apa ke. Itu hebat tu saya kata, makam tinggi ke. Sebab duitnya risau juga kan. Dia tak nak tahu pun. Masa dia percaya tu, insyaAllah so, kita pula rasa takut. Dia paling baik. Nak kata paling baik ni semua baik, susah nak cakap. Cuma kalau tengok Quran yang paling basic, Nabi kata apa? Nabi bacakan surah Al-Baqarah tu kan, "Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin." Itu ada yang kata sumbangan yang paling baik sumbangan kita bina madrasah, sebab di situ melahirkan ahli-ahli ilmu. Ada yang kata dana pergi jihad fi sabilillah, nak berperang. Jadi sudahnya saya tengok semua baik. Sebab akhir yang paling baik ialah keikhlasan kita. Kita lumba dalam situ. Ada orang bantu Palestin, bantu Syria kan, Syria kesejukan. Bagus buat. Ada orang yang hanya dalam Korea je, dia bantu orang susah dalam Korea ni pun banyak lagi. Dia kata ibu tunggal yang tak terbela, anak yatim. Buatlah. Jadi masing-masing kita ada. Jangan kita, kadang-kadang kita buat program kebajikan dalam masyarakat, dalam kampung kita, lepas tu kita pergi ampun duk sibuk Palestin ni dalam kampung pun banyak orang susah lagi. Tak payah cakap macam tu. Tak payah cakap, masing-masing buat.
Masing-masing cakna. Yang Syria cara Syria, yang India cara India, yang Uruyul cara Uruyul. Bantu. Saya pergi ke Sarawak cara Sarawak. Alhamdulillah, syukur masing-masing buat kerja. Okey. Cuma bab infak ni kita ulang mungkin Master tak tahu dah pernah sebut ke belum. Dia ada martabat infak kan. Ingat lagi tak? Isarun. Isarun. Orang yang infak ni ada namanya sakhiyun. Sakhiyun ni dia menyumbang, dia infak sekitar 20 ke 30% pendapatan dia. 20-30% tu dia akan infak kan. Tu namanya sakhiyun. Judun sekitar 60% dia infak untuk fisabilillah. 40% je dia guna untuk urus kehidupan dia. Yuran lah, apa makan minum. Itu nama judul. Maknanya ni sangat-sangat pemurah dia. Luar biasa Isaro ni lagi tak terbuat lah. Kadang-kadang mencecah 80 ke 90%, ada kata 100%. 100% itu pun jaranglah. Macam Abu Bakar kan. Aku tinggal ke Allah dan Rasul je dulu. Jadi isarun ni kita tak mampu lah. Kalau tak mampu isarun, cuba tengok judun. Ada orang yang mampu judun ni. Saya pernah dengar lah sipolan-sipolan yang dia bercerita, orang ni dia sumbang banyak sangat untuk fisabilillah. Paling tidak akhir sekali ialah sakhiyun. Sakhiyun. Okey. Dia bergantung banyak faktor. Maksudnya kalau suami itu nak infak, dia kena kenal isteri dia macam mana, kekuatan anak-anak dia macam mana. Dan benda tu dah pasti tak sama daripada satu keluarga ke satu keluarga kan. Kadang-kadang dengan infak tu jadi bergaduh pula. Jadi nak elakkan bergaduh, pandai-pandailah atur. Nabi pernah larang betul. Janganlah kamu infakkan semua harta sampaikan anak pinak kamu jadi merempat, jadi meminta-minta. Itu pandai-pandailah. Masing-masing kena kenal keluarga dia macam mana. Saya dulu orang pernah pelawa masuk Darussyifa. Sebab saya belajar tu masa kat Kampung Melayu tu memang tempat Darussyifa, arwah Ustaz Rondim punya tempat kan, kat Kampung Melayu. Hari Ahad tu tengoklah dia berubat lah apa semua. Jadi Ustaz Lan masa tu dia pelawa kami budak-budak, mari masuk Darussyifa. Saya tak ambil. Sampailah saya dah kahwin apa semua, dia pelawa lagi, saya kata tak ambil. Sebab saya tahu isteri saya tak kuat semangat. Dia bukan jenis orang kuat. Tambah kita harus keluar pula malam. Okey, baik. Macam kita tengok contohlah jemaah tabligh. Suami dia ada yang keluar. Kalau keluar 3 hari tahan lagi. Ada yang keluar 40 hari. Ada yang jadi isu. Tapi ada juga yang tak jadi isu. Maksudnya yang tak jadi isu tu dia dah atur dah. Dia dah siapkan belanja itu ini. Yang jadi isu ni bila isteri terpaksa pinjam beras jiran sebelah. Ya tu meletup-letup lah orang sebelah. Kalau ditinggalkan begitu saja, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Takut jadi fitnah lah. Takut jadi fitnah.
Ya, betul. Okey, kalau kita menerima resi, adakah itu mengurangkan keikhlasan kita? Jawapannya tidak. Sebab ikhlas ni akhirnya dia balik di hati. Baliknya di hati. Dia sifat ataupun kerja hati. Bahkan mungkin dengan ada resi tu kita lagi bertambah ikhlas, rasa tenang hati. Tapi benda tu berbeza-beza tiap orang. Macam tadi saya cerita tu, dia tak nak resi, dia tak nak tahu apa pun. Itu yang tenang bagi dia. Jadi berbeza-beza orang. Cuma kalau secara umum, macam tadilah Haji sebut pasal hutang, memang dalam Quran ya, surah Baqarah ayat paling panjang kan, 282. Disuruh cantik, ada hitam putih, supaya tak jadi isu. Okey, dia bukan buruk sangka sebenarnya. Dia dipanggil ihzar. Ihzar ni kita lebih kepada berhati-hati, takut tempat tu tak sampai. Dia ni betul ke tidak. Apa pun benda yang kita infak, yang kita dah sumbang, soal orang tu tipu ke tak tipu, kita dah dapat pahala lah. Bukanlah maksud nanti dekat akhirat Allah kata kamu tak dapat pahala sebab tempat yang kamu bagi tu tak betul. Mana kita tahu betul tak betul kan? Melainkan kita dah dapat maklumat ke, ataupun dah keluar kenyataan daripada pihak berwajib. Sebab tu kalau tengok pejabat agama, Jaib sendiri, dia ada bahagian buat kuasa yang pergi tangkap orang buat minta sedekah tanpa kelulusan ni. Dari satu sudut kita tengok kesian kena tangkap, duduk kat pasar malam letak tong kan, kena angkut. Jadi kita tengok apalah sampai angkut-angkut, sebab takut sindiket tu lah. Jadi itu usaha berhati-hati mencegah. Kita tak nafi sindiket ni pun banyak orang-orang ambil kesempatan ni, biasalah. Duit kan. Hatta kita dengar duit sumbangan Palestin tu pun ada yang tak sampai. Bukan semua NGO lah, ada NGO. Sebab tu kita pun nak kena teliti, dapatkan maklumat. Kalau ada kawan-kawan yang terlibat langsung, boleh pergi tempat tu sendiri cerita. Okey lah. Tunjuk cek besar tu, apa hukum? Penyerahan replika. Semua tu bergantung pada niat. Kalau niat tu memang sengaja nak tunjuk ke orang supaya orang kata akulah dermawan, habislah riak lah. Tapi kalau niatnya sekadar nak memberi motivasi kepada orang lain supaya marilah kita sama-sama menyumbang. Kalau aku yang tak berapa kaya ni pun boleh sumbang 1,000, nampak tak cek besar ni? Orang yang lagi kaya mungkin dia nak sumbang 5,000. Itu kalau niatnya fastabiqul khairat, dia dapatlah apa yang dia niatkan. Tapi kalau niatnya memang awal-awal lagi buat-buat ni biar orang dia nak teriak, nak tunjuk ke orang, dia dapatlah apa yang dia niatkan. Tu Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Susah kita nak kata dia tak semestinya bila buat cek besar tu itu tak ikhlas tu, riak tu, tak boleh borong. Benda hati ni kita payah nak borong. Cuma kita jawab begitu. Kalau niatnya dia nak galakkan orang lain pun menyumbang, fastabiqul khairat, silakan. Sebab kadang-kadang contoh pakai cek kecil kan, orang kata pula, apa yang kecil benar, orang tak nampak orang ke. Dia manusia kan, bila kecil pun salah, besar pun salah. Dapat jawatan pun salah, tak ada jawatan pun salah, kadang jadi macam tu. Dia tak habis-habis. Jadi itu balik pada niat. Ya. Seorang isteri, adakah patut sedangkan dia nak infak, dia beritahu suami ataupun dia cakap macam tu? Itu pastinya dia. Okey. Kalau duit tu memang duit isteri, tu hak dia lah. Kan kita dah pernah sebut apa dia punya sifat dia macam ni. Duit suami di dalamnya ada duit isteri, tapi duit isteri adalah duit isteri. Cuma lebih baiklah kita berbincang, kita maklum dan suami kita kan. Kecuali pada kes-kes yang ada perlu kita rahsiakan. Sebab kalau kita cerita nanti suami tak setuju. Ada juga. Boleh.
Boleh tak? Jadi para suami ambil perhatian lah. Ya, Bang Agus. Okey. Jawapannya ya. Sedekah jariah itu lebih baik daripada sedekah biasa. Apa makna jariah? Kita terjemah berterusan. Asal makna apa? Jarun, jari, mengalir. Kalau kita kata sungai, sungai itu mengalir kan? Jariah itu mengalir. Jadi berterusan lah, sentiasa mengalir. Jadi maksud mengalir itu mengalir apa? Mengalir pahalanya. Selepas kita mati pun tak renti-renti pahalanya mengalir. Memang betul, kita setuju. Sedekah yang paling baik yang kita nak cari adalah sedekah jariah. Itu wakaf, bina masjid, kita wakaf Quran dekat budak-budak tahfiz, kapek, aircon, apa semua tu lah yang kita maklum tu. Macam tadilah soalan, adakah sedekah yang lebih baik afdal? Itu antaranya lah. Kalau tengok hadis Nabi sebut bila sahabat tanya apakah sedekah yang afdal? Satu tadi jariah. Lepas tu Nabi cakap yang kedua, sedekah yang paling baik ialah sedekah yang kamu bercita-cita tengah berangan-angan nak jadi kaya. Masa tu elok sedekah. Kita berangan-angan nak jadi kaya, masa nak kumpul duit. Bila kumpul duit nak 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1,000 dolar. Tengah berangan-angan nak jadi kaya, itulah masa yang paling baik kamu sedekah. Yang ketiga Nabi sebut sedekah ketika sihat. Waktu tengah sihat segar-bugar. Sebab orang dah sakit, dah mati lah orang kata, memang dia tak nak duit lah kan. Halunya macam tu. Bila mati ni senyoneng dia nak wakaf. Dia rasa dah hidup dia pun tak lama dah, buat apa duit tu. Tapi waktu sihat tengah memerlukan duit, kamu sedekah, itu luar biasa. Banyak tu Quran tu. Jadi ada ke bila orang baca kat Quran tu pada yang tak sentuh, tak sentuh. Macam kan? Kebanyakan dia guna dia pada dia. Baik. Agak sukar juga nak jawab benda tu. Dia macam masjid. Kita dah wakaf semua macam-macam orang sumbang kan. Itu masjid tu roboh tak digunakan. Macam mana? Buat masjid baru. Kan isu masjid lama dengan masjid baru. Kami masa saya jadi imam kat Masjid Keruh tu bergaduh isu tu. Dia pun nak tutup masjid lama. Orang-orang yang mula-mula membina masjid tu yang masih hidup bergaduh lah. Ini arwah tok kami yang wakaf ni, pahala lah ni. Maksudnya kita faham di situ, bila benda tu bermanfaat, digunakan. Bila tak guna, pahalanya tak ada. Saya pergi ke Sarawak baru ni, kampung, ada satu kampung Iban tu nama Kampung Rai. Kampung tu rasanya kalau semain jemaah dalam 10 orang. Yang lain tak Islam lagi lah. Yang keluarga Islamnya kalau kumpul-kumpul 10 orang. Tapi Quran saya tengok yang orang infak kat situ mau dekat 100. Lepas tu dia pun baru belajar Iqra. Baru Iqra 1. Qurannya dah ada 30. Saya mengenal fikir siapa baca ni. Jadi kita nak menyumbang pun biar tengok juga kan. Memang orang nak berebut-rebut sumbang di Masjid Haram lah apa semua. Kan? Adakah itu satu keperluan di sana? Dah berlonggok-longgok pula. Saya tengok di Keruh pun macam tu. Pusat nak yatim. Sampai dia berkata, ustaz dah lah ustaz, jangan promote lagi suruh orang infak, dah tiba-tiba. Berehnya lah apa lah kan. Jadi kita kena cakna juga tengok kat mana. Sebab kalau saya boleh kiaskan macam masjid tadi kan. Kalau masjid tu tak digunakan, dah terhentilah. Sayang kan. Sebab tu orang dulu-dulu masjid lama tu dia nak jaga juga, kecuali dah huzur sangat. Jadi bagi dekat yang betul-betul boleh dimanfaatkan. Saya sendiri kalau saya nak wakaf sesuatu kitab, contoh saya nak wakaf satu kitab jenis biji jilid, lalu budak pondok ni tak mampu beli. Jenis kitab 400, 500, mahal-mahal ni pun tak mampu beli.
Saya beli, saya akan tanya pondok ni mana budak paling pandai. Pandai, lepas tu jenis susah. Yang kita tahu dia akan guna kitab kita. Bagi kat dia. Dia memang kaki kitab. Buka kitab, baca kitab. Kita rasa puas. Kita boleh survey macam tu. Macam tukang Islam, dia ada menaraikan jenis wakaf. Ya. Jadi dalam banyak jenis wakaf tu, apa yang paling nak yang paling utama dia nak pilih? Saya kira dia sama penting. Sukar kita nak jawab. Contoh kalau rumah kita lah, rumah atap bocor, dalam masa yang sama pintu grill rosak, sliding rosak. Mana kita nak dahulukan? Mana lebih penting? Bocor pun susah juga kita, pintu tak berkunci pun payah juga kan. Jadi sama-sama. Kalau tanya pendidikan kata penting. Ni nak sampai budak-budak ngaji musuh Allah pula. Asnaf miskin fakir pun nak keluarkan mereka daripada belenggu kefakiran. Orang meniaga nak bantu juga. Saya kira sama penting. Tak tahulah, tanyalah Baitul Mal mungkin daripada jawapan yang lebih konkret kan. Saya melihat Satu kategori wakaf tunai kan. Jadi bila tunai tu dia cair, mana kita boleh hadir ke mana-mana pun kita. Ya. Adakah pun ada hierarki dia, maknanya yang pertama keluarga, kedua keluarga terdekat, ketiga barulah yang lain-lain. Ya. Itu yang saya baca dalam surah Baqarah tadi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ada rezeki lebih, kat siapa kami nak bagi? Jadi Allah turunkan panduan walidain, mak ayah dulu. Wal aqrabi, kalau mak ayah pun tak kebulur duit kita, wal aqrabi, adik-beradik terdekat, pak saudara, sepupu sepapat yang susah. Wal yatama, baru anak yatim. Wal masakin wa ibnis sabil. Tak apa, boleh bagi. Kita bagi itu sebab dia susah. Dia susah ni pun kata anak dah tanggungan ke anak dah. Orang kafir yang susah pun kita boleh bagi. Bukan atas nama zakat lah, maksudnya bagi atas kemanusiaan. Tu anjing hak lapar minum dahaga pun ada pahala Allah bagi dia. Padahal dia anjing. Saya kira infak memberi ni memang sangat ajaib lah, besar. Sampai ada hadis sebut di akhirat nanti, ketika Allah panggil kita seorang-seorang, Allah akan tanya, kenapa waktu aku lapar dulu kamu tak bagi aku makan? Ada hadis sebut macam tu kan. Allah kata, aku lapar, kenapa tak bagi makan? Lalu si hamba ni jawab, ya Allah, takkan kau lapar? Macam mana kami nak bagi kau makan? Allah kata, maksudnya jiran kamu sebelah lapar, kamu tak bagi dia makan. Allah tanya, kenapa kamu tak ambil peduli? Lainlah kita tak ada maklumat, cerita lain lah. Kalau kita dah tahu tapi kita sengaja tak ambil peduli, takut-takut Allah tanya, kenapa tak? Itu ada ayat orang buat gini kan, orang kaya berulang alik ke Mekah buat umrah mencari redha Allah, sedangkan redha Allah ada di sebelah rumahnya. Dia buat umrah tu ibadah peribadi dia. Betul lah, tak salah pergi umrah. Tapi orang fakir miskin yang melarat ni ibadah sosial. Hablum minallah, hablum minan. Bahkan ada ketika hablum minan nas tu lebih tinggi, lonjakan pahala. Kita jangan jadi ahli ibadah yang kapitalis, yang nak untung ibadat untuk kita je curi pahala tanpa memikirkan orang lain. Satu, bila dia miskin kita bantu, satu bantu dia. Dan lebih penting daripada itu, sebaliknya apa? Orang miskin ni bila dia terlampau susah, kadang-kadang dia akan buat apa saja yang dia boleh buat. Hatta tukar agama pun sanggup.
Kalau Kristian yang bantu dia, kita hutang budi dengan Kristian, kadang-kadang berubah agama dia. Kita duk sibuk pergi umrah, kawan punya akidah dah tergoyang. Ya? Itu di sebalik. Dan saya suka ada satu kata-kata, kita bantu orang miskin, kita nampak kita bantu, ya, kita bantu dari sudut dunia, tetapi orang miskin tu telah membantu kita dari sudut akhirat. Kita bantu dia sudut dunia lah, dia susah, kita bagi dia makan. Tapi dia tu sendiri telah membuka pahala kepada kita, sehingga kita akan senang di akhirat nanti. Dia bantu kita untuk akhirat, kita bantu dia dekat dunia. Jadi jangan rasa kita bangga, aku tolong dia. Betul lah satu sudut. Tapi kalau kita halusi, kita rasa syukur bila dia ada, kerana dia membuka ruang kepada kita untuk dapat saham akhirat, pahala yang besar Allah sediakan itu. Tak boleh lebih baik tak? Bagi tabung atau bagi personal. Dan tabung tu tabung tu kalau dia tahu siapa yang baik. Kalau di personal dia baik besar, dia ingat tengok buku kita, ingat personal dah. Tabung miskin ada tabung miskin ada orang sikit. Okey. Dia sebab jawapan ni dia pelbagai. Kita yang ada masa, pergilah sendiri. Ada orang terlalu sibuk kan, tabung tu lah dia harapkan. Ujung dia tabung, aku nak pergi seorang-seorang tak sempat dah. Aku pun banyak kan. Kita yang ada kesempatan masa, satunya kita ziarah, ada hubungan silaturahim. Lepas tu kita bagi pula sikit bantuan. Dia pun doakan kita. Dia tengok muka orangnya, oh ni haji berdoa, yang bagi kat dia, dia doa kan. Kadang-kadang saya cukup tersentuh hati bila kita bagi dekat satu orang, dia berdoa depan-depan kita kan. Hari tu saya dekat tabung haji tu, ada satu makcik tu kan, saya tengah baru nak parking, tengah gori-gori kan, tengah gori-gori parking tu, dia datang ketuk cermin. Nak makcik dah 3-4 hari tak makan. Dia dah tak tahu lah dia betul ke tak betul, tak kisah lah kan. Kita pun bagilah, bukan banyak, RM5. Siapa nama dia tanya, dia tak kenal lah kita ustaz kan. Siapa nama ni? Huri. Ya Allah, murahkanlah rezeki hamba anak ni, nama Huri kata. Canggih juga cara dia berdoa. Dia tanya nama kita, mojok dia tak tanya duduk mana. Tahu tu ikut tu. Kita dengar pun kita kata, walaupun dalam hati saya kata mungkin nampak macam hina orang ni, tapi di sisi Allah kita tak tahu doa dia yang terangkat mana tu. Kita dengar doa tu syahdu kan. Oh, dia doa kat kita tu, kita pun ya Allah amin ya. Tapi orang yang sibuk-sibuk dia tak sempat dan nak tengok-tengok. Kalau nak anak dia pun dia tak sempat tengok. Tabung tu lah dia harapkan ada menuju. Jadi bagus belaka, boleh belaka. Cuba jumpa tu lagi elok lah, bagi yang ada masa kan. Jadi tabung macam kata di Mesir ni ada beberapa tabung. Jadi tabung untuk miskin tu yang kita lebihkan daripada tabung yang lain lah. Jadi apa tadi katakan tabung Mesir macam untuk kemudian Mesir dia kurang kan. Kurang jadi makin miskin tu lebih. Munasabah juga. Sebab kalau tengok di Kedah, masjid apa yang terbaik tu, tuan-tuan dapat tak WhatsApp tu? Saya lupa dah nama masjid tu. Dia kata masjid, dia dapat anugerah masjid terbaik lah peringkat Kedah kan, untuk peringkat kampung. Banyak buat program luar ni, bukan banyak buat program kat masjid. Yang masjid kuliah ni macam biasalah on lah kan. Dia banyak bantu orang susah. Jadi bila bantu orang susah tu memang memerlukan dana tu. Jadi masjid yang aktif sebenarnya adalah masjid yang menyantuni masyarakat ya. Sebab biasanya bila kita buat program di masjid, kuliah, ceramah perdana, itu je pun regular customer kan. Kalau panggil ustaz-ustaz hebat, ramai sikit, itu pun orang luar. Tapi untuk ahli qaryah ni, apa yang kita boleh beri pada dia orang? Baik, kat mana tadi? Cerita infak tu lama sikit tadi. Kita habiskan kata-kata Sayyidina Abu Bakar ni. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Dia punya pun tak ada syarah tu, dia sekadar terjemah je. Jadi soalan tuan-tuan tu lah jadi syarah tadi ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga aku suka apa? Putriku, ibnati, anak perempuan,
menjadi isteri engkau ya Rasulullah. Allah seronok sangatlah Abu Bakar ya. Tak tahu nak katalah. Memang kalau ikut asal ceritanya, Abu Bakar memendam rasa. Dia teringin kalau Nabi ni menjadikan anak-anak dia salah seorang isteri kan. Tak kira lah Asma ke Aisyah ke, tapi dia pendamkan perasaan tu kerana mengenangkan siapalah dia nak bandingkan Nabi kan. Nabi ni kekasih Allah, takkanlah Nabi nak kahwin dengan anak dia. Jadi Allah dengar rintihan hati Abu Bakar tu, maka Allah wahyukan Nabi untuk kahwin dengan Siti Aisyah. Bila tahu tu Allah seronok bukan kemain ya, seronok yang teramat sangat ya Abu Bakar apabila anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha terpilih ya, salah seorang. Maksudnya apa di sebalik itu? Itu cerita Abu Bakar lah kita pun tahu kan. Maksudnya mana-mana ayah ibu dia sangat menginginkan anaknya dijodohkan dengan orang-orang baik kan. Itu hasrat mak ayah. Dan Nabi pun sebut jangan kamu kahwinkan terutama anak perempuan dengan lelaki fasik. Sebab itu nanti akan sebenarnya kamu telah memutuskan hubungan silaturahim kamu dengan anak kamu. Jadi kita kahwinkan anak-anak kita ni biarlah boleh dibimbing ya. Itu harapan. Kemudian Sayyidina Umar pula respon ya. Sahabat ramai ni, berkerumun semua ramai lah. Tak ada sebut berapa ramai, tapi bila kata berkerumun tu ramai lah. Lalu lepas Abu Bakar kongsi 3 perkara yang dia suka, Sayyidina Umar pula respon, Sadaqta ya Aba Bakrin. Benar engkau wahai Abu Bakar, engkau suka tengok wajah Rasulullah, engkau suka infak, engkau suka sangat bila Aisyah jadi suami Nabi, jadi isteri Nabi. Benar, kami boleh tengok. Okey, kata-kata sadaqta ni penting sebab apa ya? Maksudnya kalau bahasa kita apa ya? Cakap serupa bikin. Apa yang sahabat cakap, Abu Bakar cakap contohnya, sahabat lain pun iya kan, betul? Kita risau, kita bercakap, contoh saya kan, pam bercakap, tuan-tuan pun, iya cakap sembah je boleh kan. Kan jenuh macam tu. Kita bercakap-cakap, orang cakap, bira mabuk. Ataupun dia pesan kat kawan, kamu dengar dia boleh, percaya jangan. Maksudnya orang tak membenarkan kita. Dia tak ada sadaqta kan. Dia tata juga tapi auta dia kata, ini memang auta. Bukan sadaqta. Ini kaki auta dia kata. Kalau dia orang cakap macam tu habis saham lah kita. Tak ada apa dah lah kan. Walk orang putih apa? Walk the talk, walk to talk. Kan? Macam cakap suruh bikin. Jadi sahabat-sahabat Nabi semua macam tu lah. Sebab tu sahabat boleh sadaqta. Betul. Apa yang kamu cakap tu kami boleh tengok. Bukan kamu cakap saja, kamu buat. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Lalu Sayyidina Umar pula nak berkongsi. Jadi pakat-pakat kongsi hari itu 3 perkara yang aku suka, iaitu kita sambung kelas yang akan datang insya-Allah. Dia menarik hadis ni menarik. Nabi buka, lepas tu sahabat-sahabat pakat kongsi. Dan kalau kita perhati nanti, lepas Abu Bakar, Umar, lepas Umar, Osman, lepas Osman, Ali. Macam dah disusun-susun dah. Padahal sahabat lain ada lah, Abu Hurairah ada, apa semua ada. Dah nampak dah dia punya keutamaan tu. Lepas Abu Bakar, Umar lah, lepas Umar, Osman lah, lepas Osman, Ali. Betul tu ya. Cantik dia punya tertib. Ya. Siapakah golongan yang Rasulullah tunjukkan 2 jarinya semasa di akhirat? Kedudukan baginda dengan golongan tersebut. Okey, siapakah golongan yang Nabi tunjuk, Nabi buat isyarat kan, macam 2 jari tu, kahataini tu. Maknanya menggambarkan dekat lah kan. Dekatnya Nabi dengan golongan tu. Antara yang saya ingat lah, mungkin banyak, tapi antara yang saya ingat, orang yang jaga anak yatim, yang menjaga kebajikan anak yatim dengan amanah, tak ada salah guna, tak ada menyeleweng. Itu salah satu golongan yang Nabi kata mereka dekat dengan aku di syurga. Peniaga yang jujur,
At-tajirul Saduq Al-Amin. Dia banyak lagi, tapi saya lebih suka fokus yang jenis-jenis macam tu. Kalau jenis orang qiyamul lail, ahli ibadat tu dah tentulah kan, ada darjat yang tersendiri. Ini orang yang buat kerja kebajikan, orang meniaga yang jujur. Itu antara golongan-golongan yang Nabi sebut dekat dengan aku. Ada hadis yang terus bersama aku terus. Ya. Ya. Nak mengenal orang fasik. Secara ringkasnya saya jawab surah Al-Baqarah ayat berapa tak ingat, tapi di awal surah tu. Allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, itu satu. Lepas tu apa lagi? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, dua. Wa yusiduna fil ard. Itu secara ringkas. Fasik ni maksudnya derhaka. Yang kalau bahasa mudah kita, fasik ni orang yang derhaka. Dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan fasik itu ada 3 ciri-ciri dia. Pertama, allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, orang yang melanggar janji dia dengan Tuhan. Bila masa kita berjanji dengan Tuhan, mengucap 2 kalimah syahadah, itulah janji kita. Aku berjanji tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksud di sebalik itu kita bersembahyang, kita janji dia. Lepas itu dia langgar janji dia dengan manusia. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dia derhaka ibu bapa, fasik kan? Na'udzubillah. Ya, suami abaikan isteri, anak-anak, tanggungjawab dia, fasik. Lepas tu wa yusiduna fil ard, dan mereka ni suka membuat kerosakan di muka bumi. Membuat kerosakan ni maksudnya suka dengan benda-benda maksiat. Mereka ada duit, dia bertajir program-program maksiat, bagi orang jadi lara. Itu wa yusiduna fil ard, ya, mereka jadi zalim. Itu secara ringkas lah, ya, secara ringkas. Sebab tu kalau dalam bab fiqh ada perbincangan, wali yang fasik, boleh tak kita jadi makmum berimamkan imam yang fasik? Dia ada perbahasan tu. Jadi apa makna fasik kan? Fasik tu pula ada kategori berat, kategori sederhana, kategori ringan. Macam munafik lah. Munafik ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Dia berbeza-beza pula. Ya. Boleh tak orang yang ada ciri-ciri munafik kita angkat dia jadi ketua? Jawapannya sudah pasti tak boleh. Kecuali kalau kita tak tahu dia bersifat munafik. Sebab munafik ni kan pura-pura. Depan kita nampak macam amanah penuh, udah naik lebuh. Itu kita di luar bidang kuasa kita. Tapi kalau kita dah kenal track recordnya memang apa itu, suka berbohong, itu kita rantik juga. Sebab mungkin dia saudara kita, mungkin dia warna kita, kita pun dapat saham sama lah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kamu telah cenderung kepada orang zalim, kamu juga akan disambar api neraka, dalam surah Hud tu kan. Tapi kalau kita tak tahu, itu di luar bidang kuasa kita. Lepas tu kita tak ulang dah lah kan, ibaratnya macam tu. Dia umpama macam tadi lah, kalau kita ibu bapa, nak tak kita serahkan anak perempuan kita pada orang yang sifat macam munafik? Memang kita sengaja ni lah. Jangan merosakkan keadaan. Apatah lagi memegang tampuk yang penting, jawatan-jawatan penting dalam agama. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan para hadirin yang dikasihi sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada jawapan-jawapan yang tidak menepati. Boleh rujuk lagi ustaz-ustaz, doktor guru yang lebih alim, yang lebih arif. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.